Oke, selamat datang. Eh Dennis kan? Ini Dennis lah. Eh, Pakai ID apa? Saya rasa Dennis. Betul tak? Ah, betul betul. Betul. Oke, selamat datang juga Akhil Fauzi. Oke. Sekarang ni saya tengah edit untuk semua pelajar-pelajar masuk. Oke, selamat datang untuk kelas kita pada hari ini pukul 12. Kita akan menggunakan kita punya kelas pukul 12 ya. So, kita tunggu dulu rakan-rakan yang lain untuk masuk ke Google Meet kita. Sampai-sampai itu kalau kamu nak tunjukkan kamu punya pokok tu boleh lah. Sebelum mengajar lah, dah mengajar lupa kan. Nak tunjuk pokok tu boleh. Cubalah buka kamera tak payah buka gambar, buka apa gambar pokok je. Sekarang ni dah tahu lah apa. Sekarang ni kalau kita buat rakaman pun boleh lah. Okey Danish. Nampak gambar pokok Danish tu. Buat dalam apa? Betul bintang kecil. Betul ke? Tu sistem yang betul tu. Okey. Okey. Ada Michael, selamat datang. Kalau nak tengok orang lain pula. Kalau ada beberapa orang pelajar tu dah hantar. Kalau nak tengok kat present tu, nampak lah. Itu ada Michael. Betul lah, ada Michael lah. Pokok ya. Saya ambil daripada Telegram dah dihantar. Okey. Tu ada Michael, lagi Akhil Fauzi. Tengok sekejap. Lupa dah Akhil, mana ni kawan tu? Ni. Tu Akhil Fauzi. Kalau nampak dekat paparan tu nanti, sekejap okey, tu dia. Betul Akhil lah. Tu kamu punya pokok. Tanam dalam bekas apa? Ini kata apa ni ya? Tahu mufa punya bekas ke ni? Ditanam di atas tisu saja. Bagus. Dia jadi pokok tinggi. Masa dia tunjuk tu lagi tinggi pokok dia daripada pokok saya. Okey. Kita akan pause. Lepas tu Stina Dayana. Itu dah lamanya apa benda ni? Tak ada Stina ada kelas lain ni. Stina pakai nama apa? Dekat WhatsApp. Kalau nak hantar ni senang guna Telegram lagi sebab saya guna paparan saya ni guna Telegram. Jadi kamu boleh tengok kalau WhatsApp tu dekat handset. Dekat WhatsApp mana? Tak ada apa. Ada kelas lagi ada hantar. Kelas. Itulah beberapa orang pelajar yang hantar termasuk Dennis tadi yang dah tunjuk tadi kan. Kita tengok pada paparan pada punya ni lah. Presentation ni kan. Gerak-gerak. Okey, lagi 5 minit. Sementara kita nantikan kawan-kawan yang lain. Okey, bolehlah tunjukkan kamu punya pokok tu supaya dijadikan bukti kepada saya untuk saya nak bagi kamu pen sebenarnya ya.
Boleh dengar suara saya Okey Okey ke tak okey? Okey. Okey, sebabnya saya punya paparan dekat laptop dengan apa handset saya ni gambar saya juga keras. Dia dah dia tak boleh gerak. Patut gambar tu boleh gerak tu. Lambat geraknya. Patut boleh gerak. Sekarang ni tak boleh gerak. Cuma ni boleh gerak. Kita punya paparan. Lambat cepat. Boleh lah. Jangan lambat sangat. Okey, Tanzila, selamat datang. Welcome. Okay, thank you for joining us. Saya tak tahu kenapa hari ni dia slow sikit lah. Dia slow lah. Okey, hari ni adalah saya gabungkan di antara dua kelas ni. Antara kelas M dan kelas A tu. Dua hari ni. Supaya mudah pengurusannya. Siapa yang tak dapat ikuti ni boleh tengok dekat ni nanti dekat YouTube lah YouTube channel saya, nanti saya bagi link macam biasalah Cuma kalau belajar dekat sini ni dia okey sikit lah, dia mudah sikit. Okey, kita masih menantikan rakan-rakan yang lain join kita. Okey, selamat datang Alani pagi ini. Okey, thank you for joining us untuk hari ini. Di sapu-sapu free ya, kalau kelas satu ini itu sapu-sapu free lah. Takut ada kelas lain kelas lain. Okey, kita akan nantikan lagi kurang lagi 2 minit. Lepas tu kita akan mulakan kita punya ni. Saya pun kena try gerak dan paparan. Presentation ni takut delay ni try ni. Mungkin baca boleh tengok lah. Kaitan dengan jadual berkala. Jadual berkala dulu saya belajar macam tingkatan 4. Sini sekarang belajar tingkatan 1 dah belajar jadual berkala. Tak pula. Okay, tak ada siapa nak tunjuk pokok dah. Tak ada tunjuk pokok ke? Kalau tak ada tunjuk pokok, kena buat video. Hantar video. Bagilah, kenal lah nama. Kadang-kadang tak tahu dia punya nama tu siapa. Okey, bagi tahu nama di pokok saya ada lah. Nama kelas. Nama kelas saya tak nama. Okeylah gitu. Okey, selamat datang Dori Angeline. Okey, kita ada masa lebih kurang 2 minggu saja lagi untuk PDPR ni, sebelum kita bercuti 1 minggu dan sekolah balik seminggu. Lepas tu kita akan tengok sama ada sekolah dibuka atau tidak. Tapi yang confirmnya tingkatan 5 grade principal lah. Beritahu dah. Tingkatan 5 dulu lah maksudnya. Tingkatan lain belum sekolah lagi. Sambil menanti. Okey, dah pukul 12 kita akan terus mulakan. Okey, kita akan terus mulakan kita pada kelas-kelas begini Okey, selamat datang. Ini Siti Fariza. Boleh nama sendiri ni. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada hari ini. Adalah sains tingkatan 1, tajuk baru, bab yang baru, bab 6 dah kita. Iaitu jadual berkala.
yang dulunya satu ketika dulu saya belajar masa saya berada di tingkatan 4, sekarang ini dah belajarnya di tingkatan satu dah belajar dah. Nasib lah kamu. Okey, kita tengok punya ni lah satu-satu lah. Jadi saya akan besarkan di paparan tu. Dia kalau presentation ni dia ada dua cara, tapi saya tak tahu yang mana satu lebih jelas lah. Yang pertama sekali kamu boleh tengok saya punya paparan saya, kalau boleh di pin gambar saya tadi start. Ni dah okey sikit nampak ini. Ataupun kamu boleh tengok presentation tu lah. Saya tak pasti yang mana yang satu yang jelas lah. Tapi kalau nak cepat memang di paparan. Di paparan tu lebih cepat daripada di presentation Okey. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok dekat sini. Dia tulis zarah yang paling kecil sekali ini kita nak tahu. Itu zarah yang paling kecil sekali. Zarah yang paling kecil sekali disebut dalam ni disebut atom. Dalam unsur-unsur kita yang bukan hidup ni okey, zarah yang paling kecil sekali adalah atom. Nama dia atom. Tapi atom ni pun dia ada struktur dalam dia lagi. Yang kita akan belajar ni struktur di dalam dia tu. Apakah struktur binaan atom? Apakah atom bersifat neutral? Kita akan tengoklah. Sama ada di neutral atau tidak lah. Okey, ini adalah sifat bagi atom lah. Okey, seterusnya. So, mari kita mengkaji pengelasan unsur, campuran dan juga sebatian. Tapi hari ini adalah pengelasan unsur sahaja. Campuran dengan sebatian tu nanti lagi kelas yang kedua, nanti baru kita belajar balik lah. Okey, kita akan scroll terus. Okey, pengelasan bagi unsur. Okey, sebentar kita gantikan paparan skrin ni. Paparan skrin ni dia tak selaju saya punya paparan. Kita tengok slow, dia tak bergerak lagi kamu kita tengok nampak sejarah slow pula paparannya tadi. Cuma dia nak ngajar ni. Okey. Dia perlahan. Baru sampai mungkin slow sikit lagi. Okey, kata anda sudah belajar dalam bab 5 bahawa semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang adalah jirim. Itu kita kena tahu bahawa semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang adalah jirim. Itu kita dah belajar dah sebelum ni. Jirim-jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil, zarah-zarah tu yang bulat-bulat tu, dan diskrit yang disebut sebagai atom. So yang paling kecil sekali zarah tu disebut atom. Susunan atom ataupun susunan zarah-zarah bagi jirim, pepejal, cecair gas. Okey, pepejal, cecair gas ada dinyatakan ataupun kamu boleh lihat bahawa susunannya pada gelang emas tu ataupun balon udara panas. Kalau pepejal bentuknya, zarah-zarah mesti tersusun rapat. Okey, zarah-zarah tersusun rapat macam ni lah. Okey. Yang seterusnya, kalau udara ataupun gas, dia mesti ada ruang yang sangat-sangat besar. Dia ada ruangan kat sini yang sangat-sangat besar lah. Susunannya sangat jarak dan dia boleh bergerak. Zarah tu boleh bergerak ataupun berlanggar di antara satu sama lain dengan dinding-dinding tu lah. Itu adalah susunan bagi zarah. So kita tak tengok susunan bagi zarah tu. Kita nak tengok apakah di dalam sebuah atom tu apa yang ada. Okey, atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Hanya boleh dilihat menggunakan elektron lah. Dia punya ni mikroskop elektron, berjuta-juta kali ganda pembesarannya. Setakat kanta dekat makmal tu tak boleh. Itu baru kanta cahaya. Tak boleh. Walaupun guna elektrik, masih guna cahaya, kita ada 3 tahap kanta saja. Ini berjuta-juta punya tahap. Barulah nampak dia punya atomnya. Okey.
Logam dan setengah bukan logam seperti karbon dan helium wujud sebagai atom. Okey. Karbon ni dia macam pensil tu, pensil 2B tu, tu karbon. Helium ni gas tapi dia atom juga. Okey. Dia besarkan 10 kali ganda gunakan mikroskop elektron. Nampak tu. Umpama itulah pembesarannya. Okey, saya nak cari dia punya. Ini dia yang penting yang kita nak belajar ni. Ini dia. Sekejap. Okey, dah nampak. Okey. Okey, dah nampak dekat situ. Okey. Ini adalah struktur bagi atom. Okey, di dalam atom, okey, kita kena tengok sikit Di dalam atom ada 3 benda ni. Nama saya yang pertama sekali adalah elektron, tapi nanti saya bagi yang paling senang sekali lah. Elektron, ni sini elektron satu, ada proton satu, ada neutron satu. Okey, macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat dulu ini saya ikut kat sini tau. Okey, macam mana nak ingat? Kat bawah ni dah ajar dah. Kat bawah ni saya cuba besarkan. Harap-harap pelajar boleh nampak saya besarkan. Macam mana nak ingat tu perkataan tu, pen. P-E-N. Okey, P-E-N. P-E-N ni P mewakili proton sini, P mewakili proton, elektron, neutron. Okey, itu. Okey. P-E-N. Kena ingat struktur bagi atom di dalamnya ada pen. P tu apa, E tu apa, N tu apa. P proton, E elektron, N neutron. Okey. Itu supaya mudah nak ingat lah. So kita kembali balik pada gambar tadi kita nak tengok dekat mana kedudukannya. Okey. Proton dan neutron kita kenali dia sebagai nukleus. Nukleus dua-dua ni nukleus. Macam biasalah kita belajar nukleus pada sel. Setiap sel pun ada nukleus. Okey. Proton, kita tengok P dulu proton Proton dia punya charge dia adalah positif. Okey, proton bercas positif. Dia ada charge. Okey, proton bercas positif. P yang pertama tadi. Yang kedua adalah E. Tengok E selamat datang Kiki. Jarang-jarang nak jumpa Kiki ni. Okey, E yang kedua adalah elektron. Elektron ni adalah bercas negatif. Dia ada positif, ada negatif, nanti ada neutral. Tak ada apa-apa charge lah. Okey, E elektron negatif. P positif. Okey, proton tadi N. N neutron. Ni senang je apa ni? Neutron ni dia neutral. Neutral ni tidak bercas. Macam kamu naik motor lah kan. Bila naik motor tu N, gear tu N. Pulih lah macam mana pun kau punya motor tu kat N tak pergi mana-mana pun. Sebab apa? Sebab dia neutral. Dia neutral ni tak boleh pergi. Kalau masuk gear 1 kau pulih kuat-kuat, melompat lah. Ini N tu neutral. Neutral ni tak boleh. Tak ada apa-apa. Tidak bercas. Okey, kita tengok kedudukan dia kat mana. Okey. Elektron berada di luar dia punya kawasan. Dia tak ada cantum-cantum. Yang bercantum di tengah-tengah hanya proton dengan neutron saja. Di kawasan luar dengan lampak C dia tu, elektron sahaja. Yang dua tadi, yang mewakili nukleus tu tadi, dekat dalam. Dia melekat dekat tengah-tengah. Okey. Ini adalah struktur bagi atom. Kena ingat. Pen. P-E-N. P, proton. Charge positif. E, neutron. Charge negatif. N, neutron. Neutral. Okey, itu yang kena ingat. Macam itulah. Kena ingat macam itulah. Okey, nukleus mempunyai charge keseluruhan positif kerana terdapat proton yang charge positif di dalamnya. Bila digabung di antara positif dengan neutral, so nukleus tu dia jadi positif. Sebab positif tu lagi kuat lah daripada neutral. Bilangan elektron di dalam suatu atom pula adalah sama dengan bilangan protonnya.
Oleh itu, atom adalah neutral. Jadi, sesuatu atom ni neutral disebabkan oleh proton dengan elektron tu sama dia punya nilai. Nanti kita akan tengoklah berapa nilai proton, berapa nilai elektron. Zarah neutral adalah terbina daripada dua atau lebih atom pula disebut sebagai molekul. Kalau cantum dua, atom tu cantum dua, kita panggil dia molekul. Satu, kita panggil dia atom. Kalau zarah tu ada dua, kita panggil dia molekul. Okey. So, dekat situ kita dah saya harap faham lah. Satu atom nama dia, kecil je. Pakai elektron. Pakai mikroskop elektron nak tengok. Tapi kalau dia cantum dua, nama dia bukan atom dah. Kalau dua, nama dia molekul. Kita panggil dia molekul lah. Dalam sains kita panggil dia molekul lah. Apakah itu unsur? Unsur ni adalah bahan yang paling ringkas sekali. Bahan yang paling ringkas sekali. Bahan yang paling ringkas ni bukannya bahan tu ringkas, tak. Dia punya unsur di dalamnya ringkas. Unsur tu ada satu je. Contoh kalau dekat sini zinc. Diperbuat daripada zinc. Semua unsur dia zinc je. Dia tak ada campuran. Dia tak ada campur-campur dengan apa-apa yang lain. Itu yang kita panggil dia ringkas. Unsur. Dia punya atom tu satu saja. Bukan atom tu satu. Satu jenis sahaja. Kalau jenis zinc, semua zinc je. Itu yang kita panggil unsur yang paling ringkas. Okay? Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Tak boleh dah nak pecah-pecahkan dia, tak boleh dah. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Contoh kalau baldi tadi, baldi ni daripada zinc. Jadi dia punya unsurnya adalah Zn, zinc. Semua di dalamnya adalah zinc. Nak menjadikan baldi ni diperbuat daripada zinc, semuanya adalah zinc. Dia punya atom ni zinc saja, dia tak dicampur-campur. Okey. Selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum juga merupakan unsur. Okey. Selain daripada zinc ni tadi, besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum juga merupakan unsur. Oksigen ialah suatu unsur yang banyak terdapat di bumi. Okey. Oksigen memang paling banyak lah di dalam bumi. Kalau oksigen tak ada, macam mana kita nak bernafas? Tapi cuma peratusan oksigen di bumi dengan udara-udara lain, oksigen 21% saja. Yang nitrogen paling banyak sekali dalam udara. Tapi sebab tu dia kata antara unsur yang paling banyak sekali lah. Walaupun ada yang lebih banyak, tapi di antara yang paling banyak lah. Contoh-contoh lain yang mempunyai satu unsur saja, seperti dalam gambar rajah tu, tong hidrogen, paku, sebab dia besi, dan juga karbon. Yang saya cakap pensil 2B tadi tu. Karbon memang ada pada pensil 2B. Itu adalah jenis-jenis unsur. Sebatian pula. Sebatian ni kita gabungkan dua jenis unsur. Dua jenis unsur yang berlainan. Kita cuba campur besi dengan plastik, katakan. Boleh tak dia bercantum? Macam tu kita panggil dia sebatian. Sebatian inilah adalah gabungan. Sebatian adalah gabungan. Sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Nampaklah sikit lah. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil semula jadi. Boleh kita cantumkan di dalam makmal ataupun jadi semula jadilah. Contoh-contoh sebatian adalah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan garam. Boleh tak kita pisahkan? Bagaimana komponen-komponen sebatian dapat dipisahkan? Tak boleh dipisahkan. Dia tulis kat sini, tak boleh dipisahkan. Secara fizikal tak boleh. Kok kepak ke, bukan kepak jenis je tu. Okey, kita nak biarkan dia ni tak boleh. Dia mesti secara kimia kena buat eksperimen baru kita boleh pisahkan dua unsur tadi lah. Okey, antara yang terbaik sekali nak pisahkan antara unsur-unsur ni adalah teknik tenaga elektrik ni, nama dia elektrolisis. Okey, nak pisahkan air. So kita kena guna elektrolisis bicara lah. Elektrolisis ni sepatutnya eksperimennya dibuat di sekolah. Tapi disebabkan dah tak sekolah,
tak boleh lah, tak tahu nak buat macam mana dah. Okay, mungkin saya boleh carilah video-video yang ada dekat dalam YouTube tu, tengok elektrolisis tu. Bagaimana air tu dipisahkan. Jadi sebelahnya adalah hidrogen, bukan terbelah dua. Nanti unsurnya ada hidrogen, ada oksigen. Air ni H2O. Air ni H2O. Macam mana nak pisahkan H dengan O ni? Itu yang kita nak tahu. Okay, tapi nanti ada eksperimen yang saya cuba cari dekat dalam internet nanti. Biasanya tiap-tiap tahun kalau ini saya buat eksperimen. Sebab apa seronok? Sebab hidrogen ni kalau kena api dia boleh meletup. Bukan meletup kuat. Pop je ni, macam beracun pop-pop tu. Okay. Hidrogen dia shock. Okay, ini antara contoh-contoh. Garam. Tadi dah sebut dah garam. Contoh sebatian gitu cengkerang. Ni kalsium ni. Okay, dengan gula. Garam ni dia apa? Campur apa? Natrium satu unsur, klorin satu unsur. Gabung dua, jadi garam. Cengkerang, 3 unsur digabung. Kalsium satu, karbon satu, oksigen satu. Sampai 3 unsur gabung, dapatlah cengkerang. Daripada kalsium karbonat ni. Gula pula, karbon campur hidrogen campur dengan oksigen. Okey. 3 tu. Dia bergabung 3 sekali lah. Okey, dia gabung 3. Bila dia bergabung tu kita panggil dia sebatian. Kena ingat balik tadi, sebatian adalah gabungan 2 atau lebih unsur. Dia gabungan. So kita akan tengok, inilah dulu yang kita kena hafal. Pening nak hafalnya, memang tak terhafal kalau ni yang kena apa, duduk menghadapnya. Ini kita panggil dia jadual berkala unsur telah digabungkan. Okey. Telah digabungkan menjadi satu jadual. Nanti tengok ada tak orang yang ni. Unsur semua 118 yang ditemui di bumi daripada 2016 tu. Sehingga tahun 2016, 118 unsur telah jumpai di dalam bumi. Unsur ni dijumpa kat mana? Dalam tanah, apa semua kan. Kajian dia, ada udara. So, unsur-unsur ni dinamakan dan disusun mengikut kategori-kategori dia. Kat sini ada dia tulis kuning, merah, biru ni. Okay. Logam, separuh logam, dengan bukan logam. So dia susun. Susun. Ikutlah kuning apa semua. Nampaklah dekat paparan tu. Okey, so kita nak tengok penggelasan dia macam mana dikelaskan. Diikut logam, separuh logam, bukan logam. Okey, lepas tu apa nombor-nombor yang ada tu? Okey, kalau 6 kecil dekat atas, kat sini, kat sini C tu. Dia panggil nombor proton. Okey, dia panggil tu adalah nombor proton. Kat situ nombor proton. Okey. Lepas tu simbol dia C. Kalau unsur C tu adalah karbon, nama dia simbol dia C. Jisim atom relatif. Jisim atom relatif ni 12. Okey, so nanti kita tahu. Itu nombor dia lah. So itu susunan dia. Kalau nak hafal satu-satu boleh lah, tapi pening nak hafal ni. Biasa pun dia bagi. Okey, so kita akan tengok unsur-unsur ni ditemui oleh siapa. Ini adalah nama-nama saintis yang temui unsur-unsur ni lah. Okey. So tak payah baca. Saya nak pergi kepada logam dan bukan logam ni. Ini dia. Okey, kita tunggu sekejap. Saya nak tengok ciri-ciri logam dan bukan logam. Okey. Okey, tak naik lagi. Dalam paparan handset lambat. Okey. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Yang ni yang paling pelajar kena tahu. Okey, mula-mula persamaan. Apa ni perbezaan? Logam dengan bukan logam.
Logam macam besi-besi tu logam lah. Bukan logam tu kayu ke kan. Tu bukan logam lah. Okay, persamaannya dua-dua ni unsur. Dua-dua ni memang guarantee unsur lah. Okay, saya bulatkan dekat situ. Okay, so kita tengok perbezaannya antara logam dan bukan logam. Biasanya logam ni mesti berkilau, berkilat, bercahaya. Okay, kekilauan dia. Logam mesti berkilat, berkilau. Tapi kalau ni bukan logam, dia pudar. Okay, bukan logam, dia mesti pudar lah. Okay, kemuluran pula. Kemuluran. Okay, kemuluran ni kamu cuba seru besi tu kan. Cuba kau nak kemek-kemek kan ke, nak patah-patahkannya, senang ke susah? Bukan main, susah lagi. Yang kayu ke apa ke, kamu boleh kepak kan, boleh patah. Tapi besi amat-amat susah. Tu kemuluran. Keboleh tempaan. Kita nak bentuk-bentuk, panaskan, ketuk-ketuk jadi keris, ketuk-ketuk jadi paku. Yang ni tak boleh. Okey. Bukan logam, tak boleh. Okey. Kekuatan regangan. Kekuatan regangan ni yang besi tu sangat-sangat kuat lah. Yang bukan logam, lemah, mudah patah. Konduksi elektrik. Konduksi elektrik sangat-sangat baik. Konduksi elektrik ni mengalirkan elektrik. Jangan pandai-pandai pegang. Jangan pandai-pandai pegang. Kalau ada elektrik, ada logam, jangan kau pegang. Ingat, konduksi elektrik ni mengalirkan elektrik. Kalau bukan logam, dia sangat lemah kecuali karbon. Karbon yang dekat pensil tadi tu, dia boleh mengalirkan elektrik. Konduksi haba. Maksudnya pengaliran haba. Boleh tak? Macam senduk. Tengok, orang masak-masak senduk. Ujung dia belakang ni plastik. Kenapa plastik? Plastik bukan logam. Bukan logam ni, dia punya konduksi haba dia lemah. Dia akan panas juga, tapi dia sangat-sangat lemah. Kalau kamu pakai besi, masak, sudip depan sampai ke belakang besi, panas nanti. Okay? Ketumpatan. Ketumpatan ni maksudnya, cuba kamu masukkan dalam air yang mana timbul, yang mana tenggelam. Kebiasaannya besi ni dia akan tenggelam lah. Sebab ketumpatan dia tinggi. Yang bukan logam ni, ketumpatan dia kurang ataupun rendah. Macam kayu kan. Berat mana kayu pun campak dalam air, timbul. Tengok, timbul lah. Kenapa? Sebab ketumpatan. Besi kecil masuk dalam air, tenggelam. Sebab ketumpatan. Ketumpatan ni lain. Takat lebur dan takat didih. Kamu masuklah dekat ni tu. Berapa darjah Celsius baru boleh didih, berapa darjah Celsius boleh baru lebur. Besi tu. Kena masuk ni bukan logam ni terbakar terus. Okey, itu perbezaan di antara logam dan juga bukan logam. Okey, so kita tengok lagi sikit. Antara contoh-contohnya logam ni aluminium. Ni aluminium foil. Aluminium foil ni yang balut makanan tu. Nak masak ikan bakar ke, balut dulu dengan aluminium foil, baru bakar. Okey. Boleh ditempa, dibentuk, kuat dan ringan, pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Okey, itu adalah aluminium. Besi pula. Besi, tengok bentuk dia serbuk macam tu. Okey, ada bentuk serbuk macam tu. Dia tulis dekat situ contohnya, cangkul diperbuat daripada besi. Okey. Kuat, mudah ditempa, bahan magnet. Magnet tu boleh cari ini. Konduktor elektrik yang baik, pepejal yang berwarna kelabu. Itu adalah ciri-ciri bagi besi. Kuprum pula. Okey, kuprum ni pun jenis adalah sejenis logam. Kuprum ni biasa buat dekat wire. Okey. Sekarang ni orang tak pakai kuprum dah. Orang dah pakai fiber. Lagi laju dia punya pengaliran dia tu. Elektrik ke data ke pakai fiber ke sana kuat, tahan karat, mulur. Mulur ni boleh bengkok-bengkok konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Tu adalah ciri-ciri bagi kuprum. Zinc, tadi dah tengok dah zinc. Buat baldi tadi. Ni dia contoh dia buat zinc lah, zinc atap rumah tu.
Kenapa pakai zinc? Kuat, bekerja kelabu, konduktor elektrik yang baik. Zinc ni kuat. Lepas tu dia lambat sikit berkarat daripada besi. Sebab tu zinc atap lah. Mudah dibentuk lagi. Iaitu ciri-ciri bagi logam. Bukan logam pula. Dekat ni iodine. Iodine ni hablo dia warna hitam. Tapi kalau bahan septik tu dia warna kuning. Dia beracun, antiseptik, mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Iodine adalah contoh bukan logam. Klorin. Ini semua yang dijumpai. Klorin warna hijau, peluntur warna, beracun. Bahan peluntur daripada klorin. Klorin juga dimasukkan dalam air pipe kita untuk bunuh kuman, tapi disebabkan air itu dia dah lebih daripada klorin tu. Jadi kita selamat diminum dengan syarat kita masak air. Sulfur. Sulfur boleh buat tayar. Tayarnya daripada getah. Nak jadikan keraskan getah tu, getah tu lembut. Nak jadikan keras tu, kena taruh sulfur. Sulfur ni juga yang macam melerang masa perkemahan tu. Warna kuning betul dia beracun. Karbon. Karbon ni mata pensel tu. So, sekarang ni dia tunjuk dekat situ raket badminton tu pun dibuat daripada karbon sebab karbon ni ringan. Nak main badminton tu tak nak berat-berat. Dulu daripada kayu dengan besi berat. Tak boleh nak angkat. Nak smash tak boleh. So sekarang dibuat daripada karbon. Pebaja warna hitam, licin, ringan, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Satu-satunya bukan logam yang boleh mengalihkan elektrik adalah karbon. Okey. Selain itu adalah eksperimen. Nanti saya akan tunjuk satu eksperimen elektrolisis nantilah. Saya bagi link di YouTube. Okey. Itu saja. Itu saja untuk hari ini. Sampai ke karbon saya rasa. Logam dengan bukan logam. Lain semua eksperimen ni tak boleh nak buat macam mana. Boleh tunjuk je lagaknya. Sekejap. Ada sikit lagi. Menghargai ketertiban unsur yang wujud dalam alam ini. Okey. Dia kata betul dulu paparan tu tak keluar lagi. Okey, itu dia. So ada seorang saintis, gambar seorang saintis, Antoine Lavoisier. Okey, itu dia. Yang pertama sekali mengelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Dia lah saintis yang pertama. Okey, yang ini. Yang ni. Okey. Bahan-bahan semula jadi ini memberi faedah kepada manusia. Memberi faedah, dia kata. Memberi faedah kepada manusia. Tengok antara contohnya emas, perak dan juga platinum buat barang perhiasan. Ramai orang suka emas kerana emas sangat-sangat berharga. Lepas tu pula digunakan dalam pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan juga perindustrian. Unsur-unsur tu tadi. Dalam bahagian perubatan yang paling penting sekali. So seharusnya kita menghargai jasa ahli sains yang telah menemukan dan menyusun unsur dengan teratur dalam jadual berkala. Mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat-sifat unsur ini. Memanglah kita kena hargai jasa-jasa daripada saintis-saintis ni lah. Saintis-saintis ni lah banyak berjasa kepada kita. Semuanya dikaji, kita tinggal relax je, tinggal belajar je. Dia orang kaji habis banyak masa, banyak duit yang habis. Sebabnya dia nak bagi kita ilmu. Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Okey. Habis dah kelas Google Meet kita. Rakaman ni saya akan bagi pada kelas 1A nanti. Dapat juga rakaman ni. Kamu pun dapat juga rakaman ni. Kelas 1A pun dapat rakaman ni lah. Atau M pun dapat, 1A pun dapat lah. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada lagi peluang nak tunjuk ni pokok-pokok ni, saya nak tik nama untuk apa band tu siapa yang hantar semua dapatlah bandnya, band 6 paling senang sekali. Nanam pokok apa pun tak ada. Macam mana ni?
Kalau nak tunjuk pokok. Kalau tak nak, kamu kena tunjuk videonya. Pokok saya cikgu tak tumbuh. Aduh. Ada baik. Macam mana tak tumbuh? Aduh. Entahlah, tak tahu nak cakap. Orang lain tumbuh. Ya, senang je kan. Dah tunjuk dah tadi. Pakai tisu je. Geng-geng ni. Tak payah pakai kapas. Lepas tu siram tinggi. Biar je. Dalam 3 hari tu nanti dia akan tumbuh balik lah. Okey. Kalau ada apa-apa lagi, kalau tak ada, kita akan tamatkan kita punya kelas pada hari ini. Saya harap belajar dapat tunjukkan video tu. Video tu kenalkan nama kelasnya. Lepas tu bagi tahulah itu adalah pokok yang saya tanam je. Okey, itu je. Beberapa saat dia, tak sampai seminit pun tunjuk gambar tu kan. Okey. Tak sampai seminit pun nak tunjukkan gambar pokok tersebut. Bagilah pada saya. Paling lebih bagus pakai Telegram lah. Nanti saya boleh tunjukkan dekat paparan sini. Pakai WhatsApp susah. Saya pakai iPad ni tak ada WhatsApp. Kita pakai WhatsApp web leceh. Okay, itu saja daripada saya. Pelajar-pelajar boleh live meeting Google Meet ini. Okay. Sekian dulu. Jumpa lagi. Okay. Boleh live.